Okey, Assalamualaikum. Saya Nuzul Anwar. Okey, ini adalah subjek yang ketiga untuk chapter storytelling. Okey, subjek yang ketiga ni saya nak tunjukkan ataupun ajar tuan-tuan dan puan-puan berkenaan dengan call to action. Okey, kalau kita biasa dengar CTA ni adalah call to action lah. So CTA ni dia adalah fungsi dia untuk kita dapatkan sesuatu feedback daripada kita punya post, daripada kita punya iklan, daripada kita punya kontes. Kita nakkan feedback. So tanpa call to action ataupun CTA ni, kita takkan dapat maklum balas daripada viewer kita ni. So yang ini, yang call to action ni, saya nama lain yang saya panggil adalah jejak unik lah. So jejak unik ataupun CTA ni, tanpa apa orang kata, benda ni, kita punya post memang takkan ada engagement. Call to action adalah satu benda yang sangat wajib untuk terutama sekali yang buat sale. Sangat wajib. Kalau kita tak buat benda ni, kita akan hilang prospek. Pertama, kita tak ada engagement dekat post kita, so iklan kita akan jadi mahal. Dan ketiga, kita tak tahu pun apa feedback customer kita. Kita nakkan feedback tu sebenarnya. Kalau tanpa feedback, satu, kita tak ada leads, kita tak ada orang yang kita boleh follow up, dan kita tak tahu yang iklan kita ni sukses ke tak sukses ke, kita tak tahu. Walaupun kita dah letak nombor telefon ke kat situ, kita nakkan orang kata nampak engagement tu. Dan orang-orang lain yang lihat iklan kita ataupun post kita tanpa engagement, dia akan nampak post kita ni macam apa orang kata, post baru, ataupun mungkin tak dapat sambutan post ni. So inilah kepentingan call to action ataupun jejak unik ni. Okey, sekarang saya tunjukkan contoh asas untuk cipta call to action ni lah. Okey, macam contoh yang tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat ni. Ni boleh digunakan untuk post yang menunjukkan story lah, ataupun petua ataupun tips. Kalau kita boleh baca, contoh kita baca sesuatu posting, tiba-tiba dekat bawah dia, macam mana dah baca, best tak? Kalau best, komen di bawah, saya suka. So kita sebagai viewer, kita akan terasa okey, aku sukalah baca ni, dan aku rasa pun nak komen saya suka. So kita nampak feedback. Kita akan nampak feedback orang yang baca tu memang betul-betul suka lah. Kalau dia komen selain daripada tu, contoh saya tak suka, nampak sangat dia memang dia baca kita punya call to action. Kalau suka, saya suka. Ataupun kadang-kadang dalam 20 ataupun 30% orang yang baca kita punya post, dia baca call to action kita, tapi mungkin dia bagi smiley face ke, dia bagi emoji ke, ataupun dia senyum je. Dia ada setengah orang macam tu. Memang kita tak boleh nak nafikan lah, dia tidak melakukan apa yang kita arahkan, tapi dia feedback. So contoh lagi yang lain, kontes. Okey, call to action untuk kontes. Biasa call to action untuk kontes, like, share ataupun komen. Tiga ni lah kena buat kan, biasa kan kalau kita nampak kontes. Okey, ayat dia mudah je. Okey, nak menang RM30 lah, contoh nak menang RM30, cuba like dan share post ini dan komen di bawah, saya sudah. Kan nampak mudah, dia punya arahan tu mudah, simple, dan orang biasa akan buat. Dia dah like, dia dah share, kemudian dia komen, saya sudah. Kan? Jangan bagi satu arahan yang berbelit-belit. Jangan okey, contoh arahan yang berbelit-belit yang saya boleh bagilah. Okey, contoh kontes
jika sudah like, klik button share pula. Lepas tu, selepas klik button share, tuan-tuan dan perempuan dikehendaki untuk komen saya sudah. Kan nampak macam complicated. Benda tu pada boleh dimudahkan sebenarnya. Okey, ini yang penting, call to action mesti jelas, tepat dan mudah difahami. Itu yang penting. Kadang-kadang ada student saya tanya, dia dah buat lah copywriting, headline dia semua cantik, tapi dia tak ada engagement. Bila kita tengok gambar dia cantik, headline dia power, tapi dia tak ada engagement. Tapi bila saya baca call to action dia tidak jelas. Contoh, sila WhatsApp dan komen PM. Sila WhatsApp dan komen PM, maksud dia dua kerja kena buat. Dia kena WhatsApp dan komen PM. Kadang orang, alamak, nak kena WhatsApp, nak kena PM pula, nak komen PM pula. Ataupun sila WhatsApp ke nombor bla bla bla, ataupun klik link di bawah, ataupun komen PM di bawah. Okey, dia dah banyak sangat atau kat situ. Lagi satu, call to action yang buat orang tak nak usik pun kita punya ni, dia tak letak langsung pun arahan, terus letak nombor telefon. So memanglah tak ada orang engage, sebab orang terus direct call kan, orang terus direct WhatsApp, memang takkan ada engagement. Bukan saya cakap engagement bukan saya cakap direct WhatsApp tu tak bagus. Memanglah bagus, sebab dapat lead kita akan jadi murah, betul, sebab kita akan dapat lead. Tapi engagement adalah penting untuk trust, orang kata bina kepercayaan. Orang yang baru nampak iklan kita, post kita, dia tengok post kita kosong, macam saya ada cerita, post kita kosong, orang akan nampak post ni tidak ada sambutan. Itu penting, call to action. Call to action ni adalah untuk create sambutan, trust, kepercayaan, dan untuk create leads juga. Okey, saya harap apa yang saya cuba sampaikan ni dapat tuan-tuan dan perempuan semua faham. Benda ni mudah, simple saja, tak perlu nak apa orang kata, buat arahan yang bombastik sangat. Dia bagi simple, orang faham, okey, jadi. Okey, yang untuk assignment kali ni kita buat macam semalam juga, post yang macam semalam juga. Okey, buat satu post ringkas. Yang penting kena ada pantang larang tu, yang 5 pantang larang. Kena ada personality, macam saya nampak ada Cik Ain lah, Abam lah, Sis lah, tu gunakan call to action. Contoh call to action macam tadi tu, macam saya bagi contoh tu, buat macam ni, lebih kurang simple, mudah. Dan buat post doa harian, aktiviti semasa yang hari ni dan selepas, semasa dan yang sudah lepas, tips ataupun petua, motivasi. Dan saya benarkan juga untuk buat iklan produk masing-masing. Tapi untuk iklan produk, saya tak nak yang hard sale, yang tiba-tiba terus nak sale je. Tiba-tiba buat satu story, buat satu penceritaan tentang produk kita ni, ataupun buat dalam bentuk story lah, cerita, dalam bentuk orang kata soft selling. Jangan hard sale, jangan terus nak push kita punya sale. Bagi orang tenang-tenang baca, kemudian nampakkan call to action tu macam sale punya call to action. Jika berminat nak dapatkan dengan harga sekian-sekian, sila komen di bawah saya nak. Kan mudah, simple. Dan pastikan, sebab saya cek satu-satu, pastikan jangan menggunakan post yang sudah digunakan ataupun yang dah lepas-lepas. Gunakan post yang baru buat khas untuk assignment ni. Okey, so nanti yang video ni saya tak dapat nak tunjuk contoh post saya, tapi malam ni tuan-tuan boleh lihatlah contoh post saya dekat
group assignment. Nanti saya akan sharekan saya punya link dekat sana, dan saya nak semua orang involve aktiviti assignment ni, dan buat like dan komen untuk semua link yang rakan-rakan kita dah pastekan kat dalam grup tu. So jika ada apa-apa masalah boleh tanya saya, insya-Allah saya akan jawab. Dan setakat ni untuk video untuk subjek kali ni. So sekian, terima kasih. Assalamualaikum.